Assalamualaikum dan hai, saya Pak An dan Racun Gadget. Kali ni saya ada phone best nak racun korang. Dan phone ni pula kan memang sesuai lah untuk korang tengah cari phone budget terbaru bawah 600 yang selesa untuk kegunaan harian korang. Kalau penghujung tahun lepas tu kita ada Poco M3 sebagai phone entry level yang boleh dikatakan terbaik untuk sekelasnya. Dan untuk pembukaan tahun baru ni kita ada Redmi 90. Yang mana kan kalau kita tengok spek on paper, Poco M3 dengan Redmi 90 ni sekilas pandang tu nampak macam sama je. Tapi bila saya tengok balik, sebenarnya ada benda yang tak ada dekat Poco M3 tu tapi ada dekat Redmi 90 ni. So kalau korang dah ready nak tahu apakah dia, jom kita mulakan video sekarang. So gang, finally macam yang korang nampak, kita dah pun ada Redmi 90 dekat studio. Dan saya sendiri pun memang tak boleh cakap apalah, dah tak sabar gila nak try tengok macam mana power tak power phone ni kan. Sebab masa dia launch tu, saya tengok spek on paper boleh kata sangat-sangat berkuasa untuk sebuah phone entry level. Dan yang paling best, yang paling menarik, harga jualan sangat mampu milik, bermula RM599 untuk versi yang paling low, 4GB RAM dan 64GB storan dalaman. Tapi kalau korang rasa tak cukup, korang nak RAM yang tinggi kan, boleh dapatkan 6GB RAM dan 128GB storan dalaman dengan harga jualan RM699. So dekat kotak ni, kalau tengok di bahagian kanan dan kiri, dekat sini just ada tulisan Redmi 90 je. Tapi kalau korang tengok di bahagian depan, korang boleh nampak terus rekaan sebenar phone ni macam mana. Yang mana saya perasan rekaan skrin phone ni masih mengekalkan notch berbentuk U macam rekaan phone tahun 2019. Tapi tak apalah, kejap lagi kita tengoklah best tak best, sedap tak sedap guna phone ni. Satu benda yang korang perlu tahu kan, sebenarnya Redmi 90 ni adalah rebrand kepada phone Redmi 9 Power yang dilancarkan di India pada akhir tahun 2020. So kalau kita tengok di bahagian bawah dekat sini, bateri dia memang sangat besar, 6000 mAh. Kalau di bahagian bawah pula dekat sini, warna official phone ni adalah Twilight Blue dan ada banyak lagi warna yang menarik, boleh pilih mengikut kesesuaian korang. Dan dekat sini ada 4GB RAM dan 64GB ROM. So kalau kita buka kotak dia, apa yang ada? First kali macam biasa korang akan dapat satu kotak yang mana dekat sini ada tertulis Design by Redmi. So dalam kotak ni kalau saya buka, korang mesti dah tahu apa yang ada lah. Biasanya korang akan dapat SIM tool ejector, lepas tu akan dapat dekat sini ada dia punya casing dan juga cara-cara penggunaan. So untuk casing ni kita dapat casing silikon lembut lah, at least boleh protect phone korang daripada bercalar. So kita letak tepi. Sekarang ni kita tengok phone ni dekat sini kan, depan kulit plastik ni korang akan nampak ada special features yang ada dekat phone ni. First kali, dia ada kamera sampai 48MP, ada AI quad camera, 4 kamera gang. Dan yang paling best, dia ada kamera ultra wide angle yang mana kamera ni tak ada dekat Poco M3. So bateri memang sangat besar, 6000 mAh. Dia ada juga 18W fast charging. Dan untuk dia punya features yang paling padu yang kita tunggu-tunggu, dia punya spek ni adalah dia punya chipset Qualcomm Snapdragon 662. Yang mana untuk entry level ni, chip ni boleh kata sangat berkuasa. Dan skrinnya sangat besar, 6.53 inci, resolusi Full HD Plus gang. Dan dekat sini yang paling menarik kan, bonus korang dapat juga dual speaker. Untuk hasil bunyi dia kejap lagi kita tengok sama-sama. So kita tak tepi dulu, apa lagi yang korang akan dapat dalam kotak. Next ada satu lapisan kotak lagi. Di sini korang akan dapat dia punya kabel pengecasan USB A to USB-C, bukan micro USB gang, warna putih. Dan yang terakhir kita akan dapat kepala pengecasan 22.5W. Walaupun phone ni support 18W, tapi Xiaomi ni baik hati, dia bagi lebih sikit sampai 22.5W. So ini je lah yang korang akan dapat dalam kotak. Sekarang ni kita cuba tengok apalah yang special ada dekat phone ni sama-sama guys. Dari segi rekaan, bagi saya kalau Redmi 90 ni masih membawakan rekaan yang tak asing lagi untuk smartphone keluaran tahun 2020. Dia ada panel belakang jenis burst texture macam yang kita boleh tengok dekat phone-phone Realme. Di bahagian bawah ni korang akan nampak ada tulisan Redmi yang sangat besar. Di bahagian atas kiri ada kamera jenis petak. Dan kalau kita tengok di bahagian depan, korang akan nampak kalau bezel kanan dan kiri ni boleh kata sangat minimal. Cuma kalau beralih di bahagian bawah agak tebal, dan di bahagian atas masih menggunakan notch berbentuk U di sini. So macam yang korang tahu kan, phone ni memiliki kapasiti bateri yang sangat besar, 6000 mAh. Tapi yang menariknya, berat phone ni boleh kata sangat-sangat acceptable, sedap dan boleh kata okey lah untuk penggunaan yang lama. Dan body phone ni pun tak terlampau bulky sangat, ada tempat macam kanan dan kiri ni bagi saya sangat nipis, cuma di bahagian bawah ni agak lebar dan tebal sedikit lah. Walaupun phone ni dari kombinasi plastik, tapi saya rasa kualiti binaan dia ni memang sangat kukuh, cengkaman pun terasa sangat selesa. Dan panel belakang jenis burst texture macam ni membuatkan cengkaman lebih sedap dan bila korang pegang pun tak mudah terlepas dari tangan. Bonus dekat sini, korang punya cap jari pun tak mudah nak melekat lah dekat panel belakang jenis burst texture macam ni.
Dan warna biru ni memang saya suka, sangat cantik dipandang. Korang nampak tak ada kilauan-kilauan yang membentuk macam matahari dekat sekeliling dia punya kamera ni. So kalau kita beralih di bahagian atas, dekat sini korang akan nampak kalau lubang audio jack masih dikekalkan, ada juga lubang mic, dan juga yang paling special, dia punya air blaster ni masih adalah biasa standard untuk phone Xiaomi dan Redmi. Fungsi ini untuk korang jadikan phone korang ni sebagai remote kawalan jauh. Di bahagian kanan dekat sini korang akan nampak clean je, cuma ada slot memory card dan juga SIM. Kita cuba tengok berapa slot yang disediakan dekat sini. So saya akan buka dulu menggunakan SIM tool ejector ni. So dekat sini korang boleh letak dual SIM dan juga satu micro SD card tambahan untuk kembangkan lagi memori internal phone ni. Di bahagian sisi kiri ada volume up and down dan juga ada power button yang juga tertanam fingerprint scanner di bahagian sisi. Kalau kita beralih di bahagian bawah, dekat sini korang akan nampak ada satu lubang mic, port USB-C untuk mengecas phone ni, dan juga salah satu lubang stereo speaker. Dan stereo speaker kedua dekat sini dia ada di bahagian earpiece dekat atas ni guys. Untuk skrin macam yang korang nampak, Redmi 90 ni ada skrin yang cukup besar, sedap lah untuk korang gaming, layan movie. Dia ada skrin bersaiz 6.53 inci dengan resolusi Full HD+. Dan kalau dia punya skrin pula jenis panel IPS LCD saja. So far, selama beberapa hari saya guna phone ni kan, saya tengok movie kan, memang saya terasa kualiti yang dihasilkan tu boleh kata not bad lah, sangat cantik. View angle kanan dan kiri pun boleh kata sedap mata memandang. Untuk kecerahan max phone ni dia support sampai 400 nit saja, dan dia punya LCD ni memang kalau korang pakai untuk outdoor tu terasa macam agak silau sikit lah. Kalau indoor ni boleh kata not bad lah, sedap lah kalau korang nak guna kan. Antara salah satu kelebihan yang ada dekat Redmi 90 ni, macam yang korang tahu, phone ni dibekalkan dengan stereo speaker. Satu di bahagian bawah ni, satu lagi di bahagian atas lubang dia dekat bahagian earpiece ni. Setelah saya pakai beberapa hari phone ni kan, saya punya experience dengan lagu dekat phone ni bagi saya agak mengejutkan. Bunyi yang dihasilkan, kualiti dia tu tak rasa murah. Even dia punya bunyi tu tak kuat mana, tapi sangat clear tau, walaupun korang dah on kan pada tahap kelantangan yang paling max. Sekarang ni saya akan bagi korang dengar dan korang akan nilai sendiri bunyi dia tu okey tak okey geng. Untuk phone entry level, phone budget macam ni, biasanya lah saya tak letak expectation yang tinggi lah untuk dia punya performance. Tapi surprisingly, chip Qualcomm Snapdragon 662 ni berjaya lah manage tugasan harian dengan cemerlang tanpa sebarang hiccup ataupun lag lah selama saya guna phone ni kan. Tapi macam mana pula dari segi gaming, okey tak okey? So saya akan tunjuk dulu grafik apa yang phone ni mampu support. Sekarang ni kita akan cuba tengok grafik apa yang mampu capai untuk PUBG Mobile dulu. Untuk grafik paling tinggi, korang boleh setkan sampai balance sahaja, dan kalau korang lowkan grafik kepada smooth, korang boleh dapatkan frame rate tinggi sikit 30 fps. Manakala untuk audio dekat sini paling tinggi hanya boleh support high saja, ultra memang tak support. Dan satu hal yang agak mengecewakan untuk play gyro, phone ni tak dibekalkan dengan sensor gyro. So memang akan terasa delay, even korang naikkan sensitivity pun memang korang akan dapati sensor gyro dia ni agak delay. Dan kalau untuk features gaming, bila korang swipe di sisi kiri ni, korang akan nampak ada banyak gila features yang akan memudahkan sesi gaming korang. Korang boleh pilih mengikut kesesuaian korang. Untuk Call of Duty Mobile, kita boleh tengok kalau highest grafik hanya mampu dapatkan very high, dan untuk dia punya frame rate tu sampai high sahaja. Manakala untuk Mobile Legend, dekat sini highest grafik korang boleh dapatkan setting high saja dan tiada HFR mode. So far untuk penggunaan saya yang singkat ni, saya masih belum dapat uji lagi tahap max prestasi bila gaming tu macam mana. Dari segi suhu, ketahanan bateri, FPS kan. So nanti saya akan share dekat next video kan. Kalau bercakap pula dari segi software dekat sini, standard macam phone Xiaomi dan juga Redmi, korang akan dibekalkan dengan skin MIUI 12 based on Android 10 je, bukan Android 11. Even di phone baru, tapi korang masih pakai Android 10 geng. Mungkin tak lama lagi lah kot korang akan dapat update tu. Kalau bercakap dari segi features ni, tak dinafikan kalau MIUI 12 ni memang features tu melimpah-limpah, dan juga korang akan diberikan secara bercuma sejumlah blockware dekat phone ni. Kalau kita masuk dekat storage dekat sini, kita cuba tengok sikit, sistem dah makan lebih kurang dekat 14GB geng. Kalau features lain, contohnya kalau kita pergi di bahagian bawah ni, korang akan nampak special features. Phone ni juga ada game turbo yang mana dia akan boostkan lagi performance ketika korang gaming. Antara part yang agak penting bagi sebahagian pengguna sebelum beli smartphone, macam mana dari segi kamera geng. So dekat sini kalau spec on paper, spesifikasi yang ditawarkan dekat kamera Redmi 90 ni boleh kata sangat-sangat memberangsangkan di kelasnya. Dia ada quad camera setup dengan kamera utama beresolusi 48MP. Belum habis sampai situ, ada juga kamera ultra wide angle 8MP geng.
Dan untuk macro camera dan juga depth sensor, kedua-duanya hanyalah 2 megapiksel sahaja. Untuk front camera dekat sini hanyalah 8 megapiksel saja berbentuk U ni geng. Sekarang ni kita dapat masuk ke dalam aplikasi kamera Redmi 90. So tampilan dia ni boleh kata agak simple saja. Untuk tukar mode korang just swipe kanan dan kiri standard macam full Redmi yang lain. Kalau kita masuk di bahagian video, highest korang boleh rekod dengan resolusi 1080p 30fps saja. Untuk foto dekat sini ada AI dan juga ada HDR korang boleh aktifkan. So kalau kita tekan gambar ni kan, saya perasan bila korang shoot tu, dia punya processing image tu boleh kata sangat laju lah, tak ada macam delay ke apa, memang just nice lah. Nanti saya akan share dekat korang hasil kualiti yang diambil menggunakan Redmi 90 ni padu ke tak padu geng. So geng, macam mana geng? Bagi saya untuk harga yang ditawarkan ni memang sangatlah berbaloi untuk dibeli. Lagi dengan tahap ekonomi kita sekarang yang tak menentu ni, rasanya just nice lah. Korang boleh dapat bateri yang besar 6000 mAh, performance pun boleh kata sangat memuaskan. Setakat saya pakai ni belum ada macam hiccup ke lagging ke, memang just nice lah. Dan ada banyak gila extra features yang susah korang nak jumpa untuk harga sekelas ni geng. So kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu saja racun kali ni, jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.